Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak didik yang kasih sekalian, minggu ini kita sambung lagi kelas pendidikan Islam dan kita masih berada pada tajuk yang sama, iaitu tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung dalam bidang sirah. Baik, anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat, bersedia dengan buku teks muka surat 154 hinggalah muka surat 156. Hari ini kita akan habiskan tajuk ini. Baik, dengar bersama-sama, baca bersama-sama dan fahami bersama-sama. Okey, baik. Baik, hari ini kita akan masuk bahagian ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang unggul. Baik, yang pertama, Ustaz baca ya, kamu dengar. Kaum musyrikin Mekah, dia bawakan satu bentuk penceritaan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan tengok pada ayat-ayat yang berwarna merah jambu tu, berwarna pink itu merupakan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang unggul. Kita akan baca dan kenal pasti. Baik, yang pertama, nombor satu di situ dia ceritakan kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Okay, masa tu ketika tu Nabi Muhammad berserta kaum muslimin orang Islam telah pun berada di Madinah dan membentuk sebuah negara Islam Madinah. Jadi kaum musyrikin dan juga kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi berpakat untuk menyerang Madinah pada ketika itu. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah baginda. Kali ini orang kafir mereka siapkan segala persiapan betul-betul untuk mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nak serang Madinah dan kalahkan Nabi Muhammad, kalahkan orang Islam. Seterusnya, berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Okey. Maksudnya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama. Lalu berita tentang kaum musyrikin dan juga Yahudi yang berpakat untuk menyerang Nabi itu sampai kepada Nabi, maka Nabi pun bermesyuarat berbincang bagaimana untuk mempertahankan negara Islam Madinah pada ketika itu. Lalu seorang sahabat Nabi memberikan cadangan, iaitu yang namanya Salman Al-Farisi, memberi cadangan supaya digali parit yang besar di sekeliling kota Madinah. Gali parit untuk menghalang musuh daripada memasuki kota Madinah pada ketika itu. Lalu Nabi mendengar cadangan tersebut dan Nabi menerima cadangan yang terbaik, maka cadangan tersebut dilaksanakan. Okey. Seterusnya, apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Lalu
bila musuh datang, musyrikin Mekah sampai, mereka tidak boleh masuk ke kota Madinah. Sebab apa? Terhalang dengan parit yang besar. Lalu mereka buat apa? Mereka pun mengepung kota Islam Madinah pada ketika itu. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Baginda bermunajat, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Okey. Tiba-tiba golongan Yahudi Bani Quraizah mengkhianati Nabi. Mereka berpihak kepada pihak musuh. Seterusnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berlakunya angin kencang yang merobohkan kemah-kemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Kan musuh tak boleh nak masuk Madinah pada ketika itu. Mereka Mereka kepung Madinah, buat kemah semua di sebelum parit yang digali itu. Lalu Allah datangkan ribut yang menerbangkan kemah. Maksudnya Allah datangkan ribut angin kencang yang kuat sehingga kan musuh rasa gerun. Lalu mereka berundur pulang ke Mekah. Jadi maksudnya tak berlakulah peperangan dengan umat Islam. Nabi pun merasa sangat bersyukur. Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Lalu kaum Yahudi Bani Quraizah ni dia membelot, maksudnya dia berpihak kepada musuh. Mereka ni tinggal di Madinah tapi mereka berpihak kepada musuh. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil tindakan yang tegas kepada mereka. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Baik, kita tengok pada baris-baris ayat yang berwarna merah. Di situ dia menunjukkan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini. Apa ciri yang pertama? Nabi sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Okey, yang kedua, Nabi bila ada apa-apa isu, Nabi akan mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat. Lepas tu yang ketiga, Nabi sentiasa menerima cadangan yang terbaik. Yang keempat, Nabi gigih. Kegigihan baginda Nabi Muhammad menggali parit bersama-sama. Maksudnya apabila Nabi nak buat sesuatu, bukan sahaja orang bawahan yang buat, Nabi turut bersama-sama melakukannya. Lepas tu yang ini, Nabi juga seorang yang tenang dan bijaksana. Nabi sentiasa bermunajat, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi musuh. Dan Nabi juga sentiasa bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi juga tegas dan adil. Nabi juga tegas dan adil dengan bimbingan wahyu. Dalam apa-apa tindakan, Nabi akan tegas dan juga adil. Baik, kita tengok pula iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Baik, yang pertama, apa yang pengajaran yang kita boleh ambil? Yang pertama, mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi Nabi sentiasa taat pada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Maksudnya di negara Madinah ada juga yang bukan Islam. Mereka Yahudi dan sebagainya. Jadi Nabi menjalinkan hubungan yang baik dengan mereka. Macam kita di negara Islam Malaysia ni, kita menjalinkan hubungan yang baik dengan orang Kristian, dengan orang Buddha, orang Hindu dan sebagainya. Kita tidak boleh memusuhi mereka selagi mana mereka tidak memusuhi kita. Yang ketiga, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Maksudnya bila Nabi Muhammad berperang, banyak dugaan dan cabaran, Nabi tenang, sabar dan tabah. Begitu juga dengan kita. Bila ada dugaan kehidupan, kena tenang, tabah dan juga sabar. Tidak berputus asa. Tidak berputus asa dan banyak bermunajat, memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku sesuatu masalah,
ada sesuatu masalah yang kita hadapi, maka mohonlah pertolongan. Jangan berputus asa, mohon pertolongan kepada Allah. Bermunajat ni maksudnya apa? Berzikir, solat dan sebagainya. Yang seterusnya, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Maksudnya bila kita jadi pemimpin, menjaga orang bawahan dengan baik. Jangan ambil kesempatan. Maksud, mentang-mentang kita jadi pemimpin, kita ambil kesempatan membuli orang bawahan. Tidak boleh. Yang seterusnya, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Kita kena contohi Nabi. Bila Nabi nak memutuskan sesuatu, Nabi akan bermesyuarat. Sama juga macam kita. Kita nak memutuskan suatu perkara, kita akan bermesyuarat. Kita contohi Nabi. Sebenarnya tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Bila berlaku sesuatu masalah, kita mesti tegas dan juga adil. Contoh, bila ada yang buat salah, maka kita mesti menjatuhkan hukuman yang adil. Nabi Muhammad SAW sendiri pun, jika anak baginda yang melakukan kesalahan, Nabi akan hukum. Ini sebab tu Nabi adil lah. Dia tak boleh, yang buat salah itu orang lain, kita hukum. Kalau yang buat salah itu anak kita ataupun adik-beradik kita, sepupu kita, pakcik makcik kita, kita tidak hukum. Sebab apa? Sebab keluarga. Tidak boleh. Itu tidak adil. Maksudnya bila siapa pun yang melakukan kesalahan, maka dia dihukum yang sama dengan adil. Seterusnya, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Sebagai pemimpin, akhlak kita mesti terbaik. Supaya apa? Orang bawahan kita boleh contohi. Semua ini ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Maka kita orang Islam wajib mesti mencontohi ciri-ciri kepimpinan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa yang Nabi tunjukkan, apa yang Nabi ajarkan kepada kita, apa yang Nabi tunjukkan contoh kepada kita adalah contoh yang terbaik, yang diredai Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, bila kita jadi pemimpin, kita hanya ada jadi pemimpin yang adil, taat perintah Allah. Senang cerita, contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Baik, selesai tajuk ini di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi